Ustazah teringat, ya, dulu, ini dah lama, Ustazah pernah bertanya dengan seorang sahabat. Tapi sahabat itu Ustazah undang, ya, dalam satu program Jom tu Jannah yang live, live Facebook, ya tuan-puan, dan beliau mengulang kembali satu perkara yang memang Ustazah dah tanya lama dah masa anak kecil-kecil. Saya tanya dengan Ustazah Nuridah Saleh, ya, tanya Ustazah Nuridah. Saya kata, Kak Nuri, akak ramai anak, macam mana akak didik? Ya, macam mana akak didik? Sebab Ustazah pun taklah seramai Kak Nuri, tapi adalah juga anak kan, ya. Jadi macam mana akak didik? Tengok, ya tuan-puan, sebab beliau ni jiran Ustazah, ya. Kita orang lebih kurang 4-5 buah rumah je jarak rumah tu. Jadi dia kata, antara yang dia buat adalah berdoa ibarat macam bercakap dengan jiwa anak. Tu anak kecil-kecil, ya tuan-puan. Siapa sini ada anak kecil angkat tangan? Semua bercucu belaka dah. Ya, siapa ada anak kecil angkat tangan? Ini sangat penting ni. Adik tu pun angkat tangan. Ya, adik memang anak kecil, ya. Tuan-puan, masa anak kecil-kecil bercakap dengan jiwa anak. Tengok doa tadi tuan-puan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, dalam jiwa ni masukkan ketakwaan. Ya Allah, beri pada jiwa ini ketakwaan. Bagi nafsu ini ketakwaan. Baik, cerita tadi. Anak kecil-kecil tuan-puan sekalian bercakap dengan jiwa mereka. Bercakap dengan roh mereka. Dia masih bayi, umur 5 hari, umur 10 hari, 2 bulan, 3 bulan. Memang tak boleh ajak berborak. Dia memang tak pandai bercakap. Tapi ibu-ibu ni tuan-puan sekalian yang memahami bahawa dalam diri manusia tu ada roh, ada jiwa. Tuan-puan, saya nak tanya satu soalan, ya. Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah boleh balik awal. Suka dapat hadiah balik awal, ya. Kalaulah kita nampak secara fizikal, kita nampak, oh ini umur 40 tahun, ini umur 15 tahun. Agak-agak roh kita ni ada umur tak? Maksudnya, apakah roh ini masa lahir roh tu kecil, lepas tu besar, lepas tu tua? Agak-agak macam mana? Memang persoalan roh ini adalah urusan Allah. Tapi hanya yang boleh kita katakan, ia sama sekali berbeza dengan zahir yang kita nampak. Jadi maknanya apa tuan-puan sekalian? Tak kira anak kita dalam perut pun kita boleh bercakap. Anak kita umur 5 hari pun kita boleh bercakap. Bercakap dengan jiwa dia, bercakap dengan roh dia. Kita ambil daripada guru kita apa yang mereka telah lakukan dalam mendidik anak-anak tuan-puan sekalian. Dia kata, dia bercakap dengan jiwa anak. Dia bercakap dengan roh anak. Cakap macam mana? Mengajarkan kepada jiwa ataupun roh itu doa-doa yang akan menenangkan jiwa itu. Ini fitrah kita manusia. Jadi bila pakaikan anak umur 5 hari, pakai baju tak? Tak pakai baju. Ya juga, pakai apa Oh, balut je. Tak pakai baju. Masya Allah, ya. Saya pun tak ingat dah anak Ustazah dia pakai baju ke tak. Umur 5 hari. Rasa pakai. Ini mesti dah lama tak beranak ni, ya. Pakai. Lepas pakai tu kita bedung. Jangan tak pakai, ya. Lepas tu kita bedung. Jadi bila kita pakai, kita baca apa? Kita baca doa. Jangan baca doa perlahan-perlahan kita saja. Kita nak bercakap dengan jiwa anak tu, dengan roh anak tu, kita boleh baca dengan kuat. Ya, kita beri anak kita susu, kita bagi anak kita makan. Iyalah umur dia baru 6 bulan, baru 7 bulan. Tapi kita umpama apa? Umpama bercakap dengan jiwa tu. Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa ini ketakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan, ya, kurang lebih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang pertama boleh amalkan surah Ali Imran ayat yang ke-200. Kemudian surah Al-Isra ayat 111. Ya, anak masih kecil-kecil tuan-puan sekalian, ini memang disebut oleh para ulama juga, bila anak itu sudah mulai pandai bercakap, apa yang kita nak pimpin lidah dia sebut, apa yang kita nak tanam dalam jiwa dia, sebab kita nak bagi anak ini membesar menjadi jiwa yang tenang.
Surah Al-Isra ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ini masa anak kecil-kecil diisi. Ya, fitrah yang masih bersih, fitrah yang masih baik. Jiwa dia nanti jangan sampai tuan-puan makin lama hidup sudahnya jadi apa? Jadi nafsu amarah. Apa dia nafsu amarah? Ini definisi nafsu amarah, iaitu keadaan jiwa manusia yang hanya ingin memenuhi kehendak hawa nafsu dalam segenap aspek kehidupan, sehingga tidak menghiraukan kaedah-kaedah agama. Misalnya bersifat takabur, tamak, rakus, kikir, suka menyakitkan orang lain, zalim, khianat dan macam-macam lagi sifat yang dipandu oleh hawa nafsu. Jadi kita nampak gambaran betapa bertentangnya di antara nafsu mutmainnah dengan nafsu amarah. Nafsu amarahnya Tuhannya siapa? Hawa nafsu. Benda ini berlaku, proses tu tuan-puan berlaku daripada awal pendidikan yang diterima oleh diri ataupun jiwa tadi. Sebab itu disebut oleh para ulama, anak kecil bila pandai bercakap maka pimpin, maka ajar, maka bawa mereka untuk menuturkan sesuai seperti mana surah Al-Isra ayat 111. Alhamdulillahilladzi, ambil daripada alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada sehingga ke akhir ayat tadi. Kemudian surah Ali Imran ayat 200. Macam mana bunyi surah Ali Imran ayat yang ke-200? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Jadi daripada kecil selalu dibisikkan di telinga anak itu, selalu disebut pada anak itu, wahai orang beriman, wahai ruh yang beriman, wahai jiwa yang beriman, sabar. Salinglah kita sabar, salinglah kita teguh meneguh, salinglah kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kamu akan berjaya. Dan yang ketiga adalah surah Ali Imran ayat 83. Cuma yang ketiga ni Ustazah nak minta tolong, ada seorang semak sebab saya bimbang salah nombor ayat yang Ustazah cakap. Cuba tengok dulu surah Ali Imran ayat 83. Sebab ayat yang Ustazah maksudkan ini memang disebut oleh Nabi SAW. Apabila ada nampak buruk akhlak, buruk tingkah laku, degil perangai, maka bisikkan di telinganya surah ini. Cuba tengok sekejap sebab saya nak pastikan betul ataupun tidak ayat dia tu. Boleh? 83. Kalau boleh tunjuk kat Ustazah surah Ali Imran ayat 83. Mana ketua kelas? Ya betul. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ini kaedah tuan-puan. Kita nak tolong bantu juga orang lain. Kita nak lembutkan juga hati kita, anak degil dan sebagainya. Sebab ini berkait dengan nafsu, berkait dengan jiwa, iaitu dibisikkan di telinganya surah Ali Imran ayat yang ke-83. Maksud dia apa? Maka apakah mereka mencari agama yang lain selain daripada agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka mahupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Surah Ali Imran ayat 83.
Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ini kita bercakap mendidik jiwa supaya menjadi jiwa yang tenang. Hujung jatuh jiwa yang tenang, tuan-puan sekalian, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran pada ayat yang ustazah percaya ramai yang hafaz, ya, iaitu ketika mana diseru kepada jiwa yang tenang untuk kembali kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sambung. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbik, sekarang waktu untuk kembali kepada Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam syurgaku. Itu adalah tentang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ni tuan-puan sekalian adalah jiwa yang sangat terbimbing. Ya, jiwa yang sangat senang sekali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada keberatan langsung. Semua ibadah terasa manis, semua ibadah rasa lapang nak lakukan. Itu jiwa yang tenang.